Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kursus Co-Curriculum Kesatria Kembara Kumpulan HPU 135A Diploma bagi semester Mac Ogos. Nama saya Zulfaris Islam bin Zailani, nombor pelajar 2019202084. Dalam video ini, tugasan kami untuk berkongsi tentang teknik asas pertolongan cemas. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu pertolongan cemas. Pertolongan cemas ialah bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan untuk orang yang tercedera sebelum mendapatkan bantuan atau perawat yang bertauliah. Ia biasanya terdiri dari satu siri teknik yang boleh dilakukan walaupun tanpa latihan perubatan oleh hampir semua orang dengan peralatan yang minimum. Dalam setengah kes, pertolongan cemas bermaksud sokongan awal yang diberikan kepada seseorang di antara masa pertengahan kecemasan perubatan. Sokongan ini mungkin dapat membantu mereka bertahan sehingga bantuan profesional tiba. Dalam kes-kes lain, pertolongan cemas terdiri daripada penjagaan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan kecil. Contohnya, pertolongan cemas sering sekali diperlukan untuk merawat luka kecil, luka yang terbakar, luka kecil yang biasa dan gigitan serangga. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan menerangkan beberapa teknik asas pertolongan cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhaimi bin Sulaiman. Nombor matrik saya 2019209006. Saya selaku pelajar dalam jurusan Ukur Bangunan. Grup kokos saya HBU 135A. Pada hari ini saya akan menerangkan langkah-langkah pertolongan cemas bagi mangsa yang terjatuh serta mangsa yang mengalami pendarahan yang banyak. Mari kita mengetahui bersama-sama. Situasi dan langkah-langkah. Baiklah, ini antara situasi yang sering berlaku ketika terjatuh. Antaranya ialah terseliuh ketika bermain, tergelincir atau menunggang basikal. Langkah pertama, menenangkan mangsa supaya baring atau duduk terlebih dahulu. Langkah kedua, memeriksa mangsa bagi memastikan tiada tulang yang patah pada anggota badan. Langkah ketiga, sekiranya terdapat bengkak dan lebam, sila letakkan pek ais yang dibalut dengan tuala pada bahagian bengkak dan lebam. Langkah keempat, menghubungi talian kecemasan 999 sekiranya terdapat kecederaan yang serius atau menghantar ke hospital terus bagi mendapatkan rawatan yang penuh. Baiklah, ini antara situasi ketika pendarahan yang terlalu banyak, sama ada di bahagian kaki, kepala, badan atau tangan. Langkah pertama, menenangkan mangsa untuk duduk atau baring terlebih dahulu. Langkah kedua, sekiranya banyak kehilangan darah, gunakan apa sahaja untuk menutup bahagian luka yang mengeluarkan pendarahan yang banyak, sama ada menggunakan baju atau kain atau bandage. Langkah ketiga, menghubungi talian kecemasan 999 dan teruskan kenakan tekanan pada luka sehingga bantuan tiba. Sekian dari saya. Hai, nama saya Muhammad Ahmad Zakir bin Muhammad Zamri. Nombor matrik saya 2019401282. Saya daripada jurusan Diploma Bangunan. Grup kokos saya HBU 135A. Hari ini saya akan bentangkan teknik pertolongan cemas bagi membantu mangsa yang tercekik. Mari kita saksikan. Tercekik adalah satu keadaan di mana saluran pernafasan tersekat atau tertutup disebabkan oleh suatu objek. Ini menyebabkan bekalan oksigen terhalang ke paru-paru dan seterusnya ke otak. Tercekik boleh berlaku kepada semua peringkat umur. Kejadian tercekik sering berlaku pada kanak-kanak dan ia merupakan salah satu penyebab kematian di kalangan kanak-kanak. Gejala dan tanda-tanda: susah bernafas secara tiba-tiba, bunyi pernafasan tidak normal, menggenggam kerongkong atau leher, susah bercakap, batuk, kebiru-biruan pada bibir, pernafasan yang laju dan pengsan. Rawatan awal di tempat kejadian bagi bayi yang berumur kurang daripada 1 tahun. Pastikan bayi boleh menangis atau batuk. Buka mulut bayi dan periksa benda asing. Keluarkan jika kelihatan.
Jangan lakukan jolokkan jari ke dalam mulut bayi yang mana ia boleh menyebabkan keadaan bertambah buruk. Jarakkan bayi ke atas lengan dengan kepala bayi terkulai sedikit ke bawah. Tepuk sebanyak 5 kali di belakang dada bayi. Terlentangkan bayi serta keluarkan benda asing jika kelihatan. Sekiranya bayi masih tercekik, letakkan 2 jari pada bahagian tengah-tengah dada dan lakukan 5 kali tekanan. Sekiranya bayi tiba-tiba tidak sadarkan diri, mulakan CPR atau hubungi talian kecemasan 999. Bagi kanak-kanak yang berumur 1 hingga 8 tahun, pastikan kanak-kanak yang tercekik boleh bercakap atau batuk. Arahkan mangsa untuk batuk sekiranya berupaya sehingga benda asing keluar. Sekiranya gagal, lakukan 5 tepukan antara tulang belikat mangsa dengan kedudukan kepala lebih rendah. Sekiranya gagal, lakukan Heimlich maneuver ataupun tekanan di bawah diafragma sehingga benda asing terkeluar. Keluarkan benda asing sekiranya kelihatan. Lakukan CPR sekiranya mangsa tidak sedarkan diri atau hubungi talian kecemasan 999. Bagi orang dewasa, arahkan mangsa supaya batuk beberapa kali sehingga benda asing terkeluar. Sekiranya gagal, bungkukkan mangsa ke hadapan dan tepuk sebanyak 5 kali di belakang tulang belikat. Sekiranya gagal melakukan Heimlich maneuver, berdiri di belakang mangsa, letakkan kedua tangan anda di pinggang mangsa. Tekan abdomen menggunakan genggaman tangan dengan cepat ke arah ke dalam dan ke atas. Bagi wanita yang mengandung atau mangsa yang gemuk, tekanan dada boleh dilakukan. Keluarkan benda asing sekiranya kelihatan. Lakukan CPR sekiranya mangsa pingsan atau hubungi talian kecemasan. Langkah pencegahan. Jangan biarkan kanak-kanak makan ketika bermain. Makanan hendaklah dalam bentuk saiz kunyahan. Memastikan tempat-tempat permainan kanak-kanak tidak terdapat benda-benda kecil seperti manik-manik, butang, duit siling dan sebagainya. Elakkan makanan yang mudah menyebabkan tercekik bagi kanak-kanak. Elakkan permainan-permainan yang kecil yang mudah dimasuk ke dalam mulut bagi kanak-kanak. Kompilasi. Jangkitan pada paru-paru, kerosakan pada otak atau kematian. Tata cara melakukan pertolongan bagi mangsa dewasa tercekik. Pastikan mangsa boleh bercakap dan batuk. Tanya mangsa, adakah anda tercekik? Mangsa akan menggunakan isyarat dengan tangan dengan memegang leher. Arahkan mangsa batuk dengan sekuatnya untuk mengeluarkan benda asing. Sekiranya gagal, lakukan tekanan abdomen atau Heimlich maneuver. Berdiri di belakang mangsa dan letakkan kedua tangan anda di pinggangnya. Tekan abdomen menggunakan genggaman tangan dengan cepat ke arah dalam dan ke atas. Selain itu, anda juga boleh melakukan tekanan dada. Tekanan dada boleh dilakukan pada mangsa yang gemuk atau yang syarat mengandung. Berdiri di belakang mangsa dan letakkan kedua tangan anda di bawah ketiak mangsa mengiringi dadanya. Tekan dengan cepat ke arah dalam. Jadi, itu saja daripada saya untuk teknik pertolongan kecemasan bagi menyelamatkan mangsa yang tercekik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Syed Sazwar Irfan dan nombor metrik saya ialah 2019666018. Saya selaku pelajar dalam jurusan Hukum Bangunan dan kumpulan kokos saya iaitu SBU 135A. Saya di sini ingin menerangkan tentang kegunaan pembalut pertolongan cemas atau bahasa mudahnya dipanggil bandage. Dalam banyak kes, anda boleh menggunakan pembalut pelekat bandage ini untuk menutup luka kecil, cala-cala atau luka terbakar. Bagi menutup dan melindungi luka yang lebih besar, anda perlu memakai pembalut roller. Seterusnya, langkah pertolongan cemas menggunakan kaedah bantuan pernafasan iaitu resusitasi kardiopulmoneri atau bahasa mudahnya dipanggil CPR. Ini merupakan prosedur menyelamatkan nyawa. Prosedur ini perlu dilakukan apabila nafas atau nadi seseorang terhenti yang disebabkan sesak nafas atau kecederaan lain. Kerosakan otak atau kematian boleh terjadi dalam masa beberapa saat sekiranya pengaliran darah terhenti. Anda perlu melakukan bantuan pernafasan ini sehingga seseorang kembali bernafas
dan mempunyai nadi ataupun sehingga pakar perubatan tiba. Walaupun anda tidak mempunyai latihan formal, anda boleh menggunakan CPR tangan sahaja untuk membantu memastikan seseorang sedar sehingga bantuan profesional tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Amin bin Abdul Wahab. Nombor kad matriks 2019-209-342. Saya dari kumpulan Kesatria Kembara HBU 135A. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang bantuan awal kecemasan sekiranya mangsa disyaki sakit jantung dan melecur. Tidak seperti serangan jantung, sakit jantung berlaku apabila salah satu arteri koronari tersumbat. Otot jantung kemudiannya kekurangan darah yang ada mengandungi oksigen, dan jika dibiarkan, otot ini boleh mati. Rawatan kecemasan yang boleh diberikan ialah segera hubungi hospital terdekat untuk mendapatkan bantuan perubatan. Sekiranya boleh, minta pertolongan daripada orang terdekat untuk segera membawa pesakit ke hospital. Yang kedua, bantu pesakit untuk duduk, berehat dan berusaha untuk tetap tenang dan selesa. Yang ketiga, longgarkan semua pakaian ketat agar lebih mudah pesakit untuk bernafas. Yang keempat, tanyakan adakah pesakit mengambil ubat jantung untuk merawat sakit dada, dan sekiranya ada, bantulah mereka untuk makan ubat. Yang kelima, sekiranya kesakitan tidak hilang dalam tempoh 3 minit selepas makan ubat, segera bawa pesakit ke hospital. Sekiranya pesakit tidak sedarkan diri, hubungi hospital terdekat sambil memberikan bantuan CPR, teknik dada dan teknik pernafasan penyelamat yang betul. Sekiranya anda belum dapat memberikan bantuan CPR sementara menunggu bantuan perubatan, anda boleh meminta arahan daripada pengendali perubatan. Okey, yang seterusnya, bantuan awal kecemasan untuk mangsa terbakar dan melecur. Okey. Terbakar dan melecur ni terbahagi kepada 3. So, yang pertama ialah tahap 1, superficial. Tahap 1 dia hanya melibatkan lapisan paling luar kulit, epidermis, yang menyebabkan kulit menjadi merah, permukaan kulit kering, tiada pembentukan lepuh iaitu blister, menggelupas lapisan luar kulit epidermis. Kebengkakan pada bahagian terlibat mungkin akan muncul. Mangsa akan berasa sakit di bahagian yang terlibat, dan mangsa akan berasa sakit apabila bahagian terlibat disentuh. Tahap 2. Tahap 2 iaitu partial thickness. Partial thickness ni melibatkan lapisan bawah kulit iaitu epidermis dan dermis. Bahagian terbakar menjadi warna putih atau merah ceri. Bahagian luka menjadi lembap, menyebabkan pembentukan lepuh iaitu blister. Mangsa atau pesakit merasakan sakit yang kuat. Okay, yang ketiga iaitu full thickness. Full thickness ni melibatkan lapisan kulit sehingga ke derma dan lapisan lemak. Bahagian yang tercedera menjadi kering, luka mungkin mengalami pendarahan, bahagian tercedera menjadi warna kelabu atau hitam. Mangsa atau pesakit merasa sedikit sakit atau tidak merasa sakit akibat daripada kerosakan saraf. Okey, yang terakhir iaitu kaedah rawatan untuk mangsa terbakar dan melecur. Kaedah rawatan untuk mangsa terbakar dan melecur ni terbahagi kepada 6. Yang pertama, burn stop. Burn stop ni iaitu kita hentikan pembakaran jika pakaian terbakar, buka baju jika susah untuk dibuka, jangan memaksa untuk buka baju, tetapi alihkan objek panas dari mangsa. Yang kedua, breathing maintain. Pastikan saluran pernafasan mangsa terbuka, tiada sekatan atau objek menghalang pernafasan. Yang ketiga, body examine. Body examine iaitu kita periksa tahap kebakaran dan anggota terlibat. Cool. Sejukkan bahagian yang terbakar dengan mengalirkan air paip sekurang-kurangnya 10 minit. Cover. Tutup bahagian yang terbakar dengan kain atau plastik bersih. Dan yang terakhir, carry. Kita bawa mangsa ke hospital berdekatan bagi mendapatkan rawatan lanjut. So, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
Kesimpulannya, dalam kebanyakan kes, tujuan pertolongan cemas asas ini dapat membantu menghentikan keadaan kecil daripada menjadi lebih buruk. Dalam kes kecemasan perubatan, teknik pertolongan cemas mungkin dapat menyelamatkan nyawa. Sekiranya seseorang mengalami kecederaan serius atau sakit, mereka harus menerima rawatan susulan daripada pihak profesional perubatan. Selain itu, anda perlu melindungi diri daripada penyakit berjangkit dan bahaya lain semasa memberi pertolongan cemas. Itu sahaja daripada kami. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat dimanfaatkan untuk semua. Sekian, terima kasih.